Assalamualaikum. Agak lama kita tak bersiaran. Kali ni saya nak sambung lagi masih lagi cerita pasal moving average, tapi tajuk kali ni saya fokus pada EMA. Apa beza EMA dengan MA? Kalau nama panjang dia, MA tu moving average ataupun kadang orang panggil SMA, simple moving average. Satu lagi EMA, exponential moving average. Dia ada lagi WMA, ada macam-macam lah. Ujung-ujung ni MA. Di ujung-ujung MA. Tapi semuanya hampir sama, cuma beza dia calculation dia. Tapi sebelum saya nak teruskan tu, ini pertama kali saya buka Cantrade. Saya tak pasti, ni Cantrade. Saya nampak ada satu benda yang baru. Saya minta maaf kalau saya baru perasan. Ada sektor info sebelah kanan ni. Kalau kata kita buka Inari, dia bagi kita sektor teknologi, industri, semiconductor, market cap sekarang 11.6 bilion. Tak tahu dolar ke RM. Kalau RM, patutlah tulis RM kan. Share outstanding dia ada 3.33 B. Outstanding tu share yang masih lagi share dia yang dia keluarkan lah. So PERF apa benda lah ni, chart of Inari with leading stock in same sector. So Inari yang warna hijau, sekejap besarkan sikit. Ni ada bawah ni lupa. Inari warna hijau, dia compare dengan yang lain. Gila MLS gerak. So bawah teknologi Inari, previous close, market cap, technology communication, market cap is based on previous close. Teknologi, computer hardware. Dia punya. Saya baru tengok, jadi saya tak pandai nak terangkan macam mana. Tapi saya rasa mungkin FY dengan ZZ ada buat penerangan yang ni. Dan mungkin boleh, saya rasa mungkin benda ni ada benda-benda yang kita boleh membantu lah. Terutama sekali market cap ni. Market cap ni. Takkan di naik market cap 2 bilion. Layak ke dia market cap 2 bilion? Contoh saja. Okay, saya fokus ni macam biasa. Cuma ni lah saya baru nampak. Okay, tak apa, kita tutup yang tu. Sekarang ni saya nak fokus pada chart saja. Okay, tempoh hari saya dah cerita pasal MA. Kita dah cerita segala-galanya pasal MA. Daripada macam mana nak buat, macam mana pengiraan MA tu, dan macam mana nak penggunaan dia dalam trading. Dan hari ni cerita pasal EMA. Pertama sekali yang kita boleh fokus pada cara kiraan dia lah. Nampaknya kalau ikutkan pada Investopedia ni, the formula for EMA is EMA today ada kurungan, kalilah ni smoothing, kali ni adalah cerita dia. Okay. Konsep dia tetap sama, masih dengan MA, tapi ditambah berbagai-bagai. Ada reason dia kenapa dia buat macam tu, tapi malah lah saya nak baca panjang-panjang ni. Dan saya nak terangkan pun susah, sebab kebiasaannya moving average ni bukanlah asalnya dalam untuk stock market saja. Dia guna untuk contoh macam kita punya COVID kan, dia ambil 14 hari, moving average 14 hari senar kes-kes COVID. Lepas tu kalau kata kita pakai yang mesin-mesin yang mana ada graf, mesin yang denyut jantung ke apa semua, dia ada kiraan dia, ada penggunaan dia. Okay, untuk cerita pendek, sebab kita tak nak go detail pasal macam mana kira apa semua, kita nak tengok macam mana nak gunakan dia. Okay, paling senang kalau kita nak tahu perbezaan dia, kita cuma buka moving average pada chart. So satu untuk merah ni kita pakai, katalah saya ambil 10 dulu, 10 SMA. Dan satu lagi kita ambil nilai yang sama 10 kan warna biru, tapi kita tukar kepada EMA. Tu ada lagi WMA, HMA. Tak apalah, kita buka pada ni. Okay. So warna biru 10. Warna biru 10. Warna merah SMA ataupun MA. Warna biru EMA. Dari rupa bentuk jelas yang menunjukkan ikon pun dah berbeza. Mana pula pensel ni? Garisan EMA lebih hampir dengan pergerakan harga, sedangkan yang MA agak jauh sikit, walaupun nilai kedua-duanya yang sama.
Dua-dua 10. Ya. Dan apa yang saya diajar dulu, bila saya tanya apa beza MA dengan EMA, jawapan yang paling senang, saya kata MA lengkuk dia lebih halus. Kita ambil contoh ni merah ni MA lebih halus lengkuk dia. Sebab pengiraan dia agak lambat kan. Lebih halus lah dia punya lengkuk tu halus. Kalau sedang trend tu halus. Sedangkan kalau MA, saya rasa banyak perubahan lah pada cat. Tiba boleh tutup pula, dulu rasa tak ada tutup ni. Seingat saya lah. Sedangkan EMA, dia agak bergerigi sikit. Nampak ni? Dia asalnya bergerigi ni. Dia berapa? Dia macam, yelah sebab dia terlalu dekat dengan harga, jadi dia ada macam tajam-tajam sikit. Dia tak smooth. Senang cerita dia tak smooth. Ya, dulu tak ada tutup ke saya yang tak pernah guna. Okay. Simple saja. Kalau kita tukar nombor lain pun sama, kita akan nampak perbezaannya. Contoh kalau kata 200 MA, kita bandingkan dengan 200 EMA. EMA warna biru. Dan kita nampak ada sedikit jauh. Yang macam ni dia agak jauh perbezaan dia. Jarak dia pun ni macam ada ruang dah. Seolah-olah macam kita pakai dua moving average yang berbeza nilai. Sedangkan kita sekarang pakai yang biru ni EMA 200. Ada yang pakai yang merah ni MA 200. Okey. Dari segi penggunaan masih sama. Apa saja yang kita belajar tempoh hari pasal MA masih boleh diguna pakai kalau kita bertukar ke EMA. Tak ada masalah pun. Saya ambil contoh, katalah yang ni kita tukar kepada 10 EMA. Apply. Bawah ni kita tukar kepada standard lah kan. 10-20 lah. 10-20. Dua-dua EMA. Okay. Masih terpakai trading plan yang sama. Kita boleh kata bila dia bersilang, kita menunjukkan perubahan trend bersilang. Kalau bersilang. Kalau kata dia masuk balik harga dalam kedudukan antara dua moving average tu yang berlainan nilai, kita boleh kata kawasan pullback. Kawasan pullback masih sama. Cuma beza je EMA tu bila dia terlampau dekat, dia punya bentuk pun tak berapa smooth lah macam MA. Dia lebih dekat. Okay. So tak ada masalah pun nak guna MA ke nak guna EMA. Tak ada masalah. Jangan tiba-tiba nanti ada siapa yang sedang belajar sebelum ni mungkin pakai MA, tiba-tiba masuk kelas, asal pakai EMA pula. Apa beza dua-dua? Tak ada beza. Beza memang ada. Secara visual tadi saya dah tunjuk memang ada beza, tapi tidak mempengaruhi setiap teknik ataupun trading plan yang kita cuba buat nanti. Sama saja. Sama saja. Sebab ada ketika orang kata kita tengok orang kata okey, harga dia mantul pada MA, ya betul. Harga berjaya mantul pada EMA 200. Contoh. Ni contohlah EMA 200. Ataupun sedangkan kita belajar 200 MA. So mana satu kita nak ikut? Okey. Jawapan dia bergantung pada chart yang kita sedang pilih. Sebab setiap chart dia tak sama. Kalau kita nak kata semua chart akan mantul pada MA 200 ataupun kita kata semua chart akan mantul pada EMA 200, tak boleh macam tu. Memang setiap chart ada dia punya PL sendiri. Tapi secara umum kita boleh kata kalau harga tu di bawah, katalah kita kata di bawah MA 200 ke, di bawah EMA 200 ke, kita kata kemungkinan trend waktu tu sedang bearish lah, ataupun dia bearish lah, bearish, senang cerita bearish. Kalau kita kata 50, contohlah 50 MA dengan 50 EMA, walaupun jarak dia tak berapa sama, tetapi kita akan kata konsep yang terpakai, konsep yang sama. Kalau kata harga tu di bawah EMA ke MA 50 ke, kita kata dia masih lagi trend dia menurun. Tapi kalau harga start di atas,
kemungkinan besar trend dia dah mula berubah. Sifat dua-dua tetap sama, lagging. Sebab trend lah. Moving average ni tujuannya untuk kita tengok trend. Dia agak sukar kalau kata harga tu berada dalam keadaan melintang. Tak kisahlah kita pakai MA ke, EMA ke, tadi ada kata ada lagi HMA ke, WMA ke. Kalau kata asalnya masih lagi asasnya moving average, waktu melintang memang sakit kepala. Kejap-kejap dia bersilang, kejap-kejap dia tak. Kejap-kejap dia bersilang, kejap tak. Saya dah cerita benda ni, boleh tengok balik video yang sebelum ni. Saya rasa 3 video kot. Itu pun dah cukup. Cuma bezanya mana satu kita nak pakai, MA ke EMA. Terpulang pada kita. Kalau kita berminat dengan EMA, fokus saja. Ada juga orang yang gabungkan. Ada dia pakai 10 MA, bawah tu dia pakai 50 EMA. Contohlah. Tak ada masalah pun. Janji kita faham macam mana nak guna. Okay. So saya rasa dah habis cerita pasal moving average ni. Dari moving average ni sebenarnya dia yang dikembangkan lagi penggunaan moving average ni. Contoh macam MACD pakai pengiraan EMA. Maksudnya 26-12 ni, 26-12 adalah nilai EMA. Dan juga 9 tu dia dah campur tolak lah. Dan kita boleh ada lagi kalau macam Bollinger Band dia guna pakai MA. MA tu yang mana? 20 MA ni, yang tengah-tengah ni. Kalau kita kata center line dia ni, saya orang panggil mid BB Mid BB dia pakai 20 tu MA. Ni deviation kat atas, deviation kat bawah. Saya minta maaf kalau salah. Seingat saya dia 20 MA. Dia bukan EMA, 20 MA. Dan juga ada juga yang pakai, masih lagi guna moving average ni, Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud semua garisan ni, ni saya betul-betul minta maaf. Tak salah saya dia MA kot. MA, EMA. Lupalah, nanti boleh buka dalam Google, boleh check. Memang garisan ni adalah moving average, tapi dia ada campur tolak sikit. Okay. Jadi kesimpulan untuk video ni, salah tak kalau kita mula-mula belajar, kita belajar dulu penggunaan MA tu macam mana? Tak salah. Tak ada orang kata apalah kau belajar MA ni semua tak bagus lah kan, tak lambat lah apa semua, tak ada. Yang penting kita belajar konsep dia dulu. Kita fahamkan konsep, kita fahamkan teknik. Lepas tu nak pakai MA ke, EMA ke, HMA ke, nak pakai MACD ke, nak pakai 1 nano ni ke, tak kisah. Janji kita faham. Sebab kalau kita terus masuk, okay, Ichimoku Kingyo ni kita terus masuk, kita pun belajar kat sini, tapi kita tak tahu apa pun benda ni. Ni semua kan. Jadi kita ambil masa yang agak lama untuk mungkin agak lama untuk memahamkan waktu ni bersilang untuk apa ni, apa semua tak. Tapi kalau kita dah ada asas pada penggunaan MA itu hari, yang video kita buat tu kita dah faham. So bila masuk kepada 1 nano ke MACD, kita dah boleh dapat, kita dah ada basic dia dah. Cuma kita rasa MACD ni bersilang-silang ni sebab apa, ni Ichimoku ni awan dia kenapa kita dah dapat kat situ lah. Itulah untungnya kalau kita bermula dengan belajar moving average, bukannya kita terus pergi ke depan. Tak ada masalah pun kalau terus depan, sebab bila trading ni biasanya kita nak cepat. Contoh macam bila buka MACD ni, kita nak tengok kat mana nak beli sana, kat mana nak jual ni kan. Itu je cerita kan. Betul tak? Kita nak cepat. Tapi kalau kita nak lebih memahami, kita mulakan dengan moving average dulu. Yang paling simple moving average. Okay lah, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye.